Okey, sekarang ni kita dah nampak dah menara jam kebanyakannya yang berada di Muzdalifah ni akan nampak menara jam. Bancik sekarang berada betul-betul berdekatan dengan jalan raya. Jalan raya yang akan membawa jemaah-jemaah menaiki bas. Ini adalah luar jalan kaki Muzdalifah juga bila kita bermalam. Sebelum kita bertolak ke Jamrat ataupun melontar pada hari pertama, disunahkan untuk mengutip batu. Bancik tahu sekarang ni ada muasasah atau muasasah sudah bagi batu-batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Apa khabar semua? Bancik doakan kepada semua semoga dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, alhamdulillah hari ini mesti ramai tertanya-tanya kenapa Bancik tunjuk end on Arafah. Disebabkan hari tu ni sebenarnya sambungan tata cara haji. Dan Bancik tahu minggu ni atau bulan ni ataupun sampai ke hari sebenar, Bancik akan update setiap hari mengenai haji. Bancik akan seling-selingkan juga dengan tata cara haji. Okey, cukup lengkap lah. Sebab tu daripada opening Bancik pergi ke Arafah dan sekarang ni Bancik berada di end on Arafah. Dan hari ni adalah siapa yang selalu ikut ziarah bersama dengan Bancik ataupun berjalan bersama-sama Bancik di kawasan sekitar Arafah, Bancik akan tunjukkan sebenarnya road pengalaman pertama Bancik membuat haji di Arafah ni. Sebabkan itu adalah pengalaman yang paling manis. Yang pertama tak akan menjadi yang kedua. Tapi setiap perjalanan haji mempunyai pengalaman dan keistimewaan tersendiri. Cuma disebabkan pada kali ini sekarang ni Bancik berada di Masjid Namira. Bancik akan ceritakan sedikit apa peristiwa selepas hari wukuf. Selepas ini, iaitu 9 Zulhijjah tepat pada waktu maghrib. Di sinilah lokasi Bancik berada pada ketika itu. Dan Bancik akan ceritakan pengalaman sedikit tentang perjalanan haji yang sungguh istimewa. Okey, jom. Kita siapa-siapa yang baru berjumpa dengan Bancik Live, jangan lupa tekan button subscribe. Macam biasa, kalau suka pada vlog kali ini, jangan lupa tekan button like. Jika bermanfaat, kongsikan dan komen-komen di bawah kalau ada persoalan. Sebab kejap lagi Bancik nak jawab satu persoalan mengenai tandas di Arafah. Ada tak tandas cangkung? Sebab itu ada persoalan dia. Alang-alang Bancik di Arafah ni, Bancik akan jawab persoalan tersebut dahulu. Okey, Zas. Seperti yang Bancik janjikan, Bancik nak menjawab dahulu persoalan. Sebab hari tu Bancik review tandas tak cukup lengkap. Sebab ada yang risau, ada tak tandas cangkung Bancik, disebabkan kita takut ada yang sakit ataupun ada yang kurang, tak boleh nak belipat kaki lah. Sebab kalau kita tengok, tandas-tandas yang ada adalah tandas yang ke bawah. Okey. Tandas Tandas jamban yang tu je lah. Nanti dia tunjuk lah. Okey, kat sini adalah tempat wuduk. Ini kebiasaannya. Kita sekarang berada di lokasi WC nombor 104001. Sebelah kanan biasanya adalah lelaki. Okey, kita tengok ada ke tidak macam jamban tandas cangkung. Okey, tandas cangkung ini Bancik pun takut sebenarnya sebab dia belum bersih habis lagi. Okey, pipe air pun belum dipasang lagi. Ni tak ada. Ni semua tandas cangkung. Okey, tandas cangkung. Dia ada signboard sebenarnya kat depan ni, tandas cangkung. Okey, untuk menjawab persoalan tersebut, rasanya hanya tandas cangkung sahaja yang ada.
Jadi sesiapa yang tidak boleh mencangkung, kenalah. Ni untuk perempuan, kita tengok sebelah perempuan ada tak? Ni pun tanda cangkung, tanda cangkung, tanda cangkung. Jadi untuk tandas yang yang duduk tu tak ada. Ada siapa-siapa tak yang mempunyai pengalaman? Banci tak tahu sebab yang berdekatan dengan Masjid Namira ni, toilet yang berdekatan dengan Masjid Namira ni memang tak ada tandas cangkung. Tandas duduk. Jadi siapa-siapa yang ada pengalaman haji boleh tak komen di bawah. Sebab Banci tak rasa itu keperluan. Sebab Banci tak kisah lagi tandas cangkung ataupun duduk. Tetapi itulah persoalan yang macam mana pengalaman anda? Macam mana pengalaman haji anda apabila tak ada tandas duduk? Jom kita kongsi-kongsikan supaya kita dapat berkongsi. Adakah perlu bawa kerusi ataupun macam mana? Jom kongsi-kongsikan. Okey, Zaz. Okey, setelah menjawab persoalan toilet tadi, Banci sambung balik kembali cerita. Okey. Alhamdulillah, ni kita bayangkan kita dah berada pada hari wukuf 9 Zulhijjah. Kita sekarang ni, dan tata cara haji jalan kaki ni sebenarnya adalah amat tidak digalakkan untuk warga Malaysia ataupun warga Brunei ataupun warga Indonesia ataupun warga Thailand, warga Singapura, kerana haji jalan kaki ni kebanyakannya adalah agak memenatkan. Satu lagi, bukan memenatkan tetapi tidak mengikut aturan daripada benua Asia Tenggara. Okey. Biasanya kalau kita tengok jemaah-jemaah Indonesia yang jalan kaki apa semua tu, jemaah Malaysia ataupun jemaah-jemaah daripada negara serantau kita adalah kebiasaannya yang bekerja di Kota Mekah ataupun sekitar Arab Saudi. Jika betul-betul jemaah daripada yang terbang daripada negara masing-masing, kebanyakannya tidak akan melakukan jalan kaki. Ini perkara yang luar biasa lah, kecuali dia ikut saudara-saudara dia ke, kecuali dia nak buat jalan kaki ke. Itu memerlukan kebenaran daripada pihak, kalau especially dia, kalau Malaysia adalah tabung haji sendiri. Okey, ini adalah end of Arafah. Jadi Banci nak ceritakan Banci betul-betul berada di line end of Arafah pada maghrib. Okay, sebelum azan maghrib sebab kita berwukuf 9 Zulhijjah tu sehingga waktu maghrib. Dekat sini pun kita nampak boleh clear cut kalau yang pergi dengan muasasah dengan PJH pun kebiasaannya dia orang dah standby naik bas ataupun ada yang masih berdoa hingga ke saat-saat akhir sebelum azan maghrib. Kerana sayang masa inilah kita akan melihat manusia ataupun jemaah-jemaah haji akan menitiskan air mata. Okey, Banci yang bercerita sekarang ni pun bukan kita nak cerita, tapi bila kita menceritakan kembali pengalaman suasana maghrib di hari wukuf ni tak akan sama dengan hari-hari lain, sebab kita akan melihat ramai akan menitiskan air mata kerana telah meninggalkan dan akan meninggalkan Arafah. Kita tak tahu lagi kita akan datang lagi pada tahun depan untuk haji. Kita tak tahu lagi kita akan menunaikan ibadah, dan kita dah melepasi waktu-waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Sebab tu bila nak dekat waktu maghrib, makin lama makin turun. Bila azan maghrib tu, Allahu Akbar. Itulah kalau siapa-siapa yang pernah mengalami ataupun pernah merasai hari di Arafah pada hari tersebut. Ada juga yang gembira sebab nak berjalan. Dia tengok pada masing-masing, rezeki masing-masing. Tetapi itulah suasananya kalau kita tengok pada live-live yang ada di live-live yang ada di TV-TV. Kalau kita tak merasai lagi, disitulah suasana momen yang paling indah. Okey, selain pada itu, Banci nak ceritakan kalau kita mengikut muasasah ataupun ikut jemaah haji Malaysia, kita akan dah standby naik bas. Tetapi bila dekat sini kita akan nampak terang suasana seperti ada larian maraton. Macam ada larian maraton tanpa bertali.
tak ada tali, semua pandai-pandai sendiri. Line ni akan menjadi satu barisan. Jadi satu barisan. Setelah azan maghrib, ramai-ramai akan terus bertolak ke Muzdalifah, iaitu akan menunaikan wajib haji berada di Muzdalifah. Iaitu ramai yang jemaah-jemaah kita akan cakap kita akan beratapkan langit. Beratapkan langit dekat Muzdalifah tu, sebab di Muzdalifah tiada kemah yang disediakan, tetapi dia ada macam kandang-kandang lah. Setiap maktab dia ada kandang-kandang supaya senang untuk mengatur. Jangan risau, kat situ pun ada toilet, kat satu kelengkapan cukup lengkap. Akan diberikan makan malam, dan di situ jugalah kita akan jamak qasar, jamak takhir. Biasanya ada yang naik bas awal, dia akan jamak akhir di Muzdalifah, maghrib dengan isyak. Ada yang dah buat jamak awal, jamak takdim di Arafah. Kita tengok pada keperluan, tetapi itulah keistimewaan haji, kita boleh jamak secara kasar di semasa mengerjakan ibadah haji. Okey, kita akan menyusuri laluan jalan kaki. Kita tak tahu berapa kilometer, Bancik tahu je. Tetapi kat sini kita akan lihatlah betapa jaraknya di antara Arafah ke Muzdalifah berapa, daripada Arafah ke Mina berapa, dan Arafah ke Jamrat berapa. Okey, Zas dah menghampiri laluan rasmi, ataupun ini memang laluan rasmi sebenarnya untuk pejalan kaki. Tak ada satu kenderaan pun sebenarnya boleh lalu. Kejap lagi kita boleh nampak jelas lah macam mana bentuk jalan raya dia. Sebab dia tak menggunakan jalan tar. Kalau kita tengok kat depan tu sikit, dia merah. Dia pakai batu blok. Okey, tapi tak apa. Bukan Bancik nak perkatakan kat sini. Cuma dekat sini ada signboard. Ini adalah lorong 1. Jangan salah faham. Lorong 1 ni, keseluruhan ni adalah lorong 1. Dia ada 6 lorong keseluruhan untuk jalan kaki. Kalau kita melihat di live juga, di siaran langsung, dekat sinilah penuh orang berjalan kaki menuju ke Arafah dan juga orang berjalan kaki menuju ke Muzdalifah. Biasanya kita akan melihat orang menuju ke Arafah pada hari wukuf, iaitu 9 Zulhijjah. Kebanyakannya yang buat haji jalan kaki, yang ramai yang akan jalan kaki pada 9 Zulhijjah, kerana dia mengikut hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, dia orang berehat di Mina. Okey, tapi itu juga tidak dilakukan oleh Muassasah Asia Tenggara. Okey, ada juga PJH yang akan buat, tetapi dia orang tak buat jalan kaki. Dia orang akan duduk di Mina 8 Zulhijjah. Dia orang akan bertolak 9 Zulhijjah dengan bas. Okey, jarang sangatlah. Kalau jemaah daripada India apa semua, memang dia orang ada beramai yang berjalan kaki. Okey, di sinilah jarak dia. Okey, di sini jarak dia Muzdalifah daripada Arafah kira-kira 5 km. Untuk lorong-lorong lain dia akan berbeza kilometer mengikut jarak dia, dan juga laluan bas ataupun laluan kenderaan dia akan berbeza sedikit. Dalam 1-2 km lari dia, sebabkan dia berpusing. Okey, sekarang ni pergi menuju ke Muzdalifah 5 km, menuju ke Kemah Mina 8.8 km, kalau menuju tempat melontar iaitu Jamrat 12 km. Itu yang ramai juga yang bertanya semasa ziarah, bertanya kepada Bancik, 5 km tu boleh ke nak jalan kaki? Sebenarnya pada hari kejadian ataupun pada hari haji, berjalan 5, 10, 15 km perkara biasa. Bukan sekadar yang jalan kaki je berjalan 5 km. Sebab Malaysia punya kemah di Mina iaitu Muasim pun jarak dia 8 km pergi dan balik untuk melontar. Jadi itu adalah perkara biasa. Tapi tak apa, Bancik pun masa mula-mula dulu rasa terkejut juga bila ramai yang Bancik takut juga sebenarnya nak buat haji jalan kaki bila diorang cakap yang diorang akan telan asap bas. Tapi sebenarnya laluan ini tak akan telan asap bas, tak akan telan asap apa-apa, sebab tiada langsung kenderaan pada hari kejadian. Kenapa? Bancik akan tunjuk kejap lagi kenapa laluan jalan kaki ni special dan macam mana orang boleh tertelan asap bas. Okey.
Okay, stay tune guys. Zas. Banci tak adalah jalan kaki hari ni Kenapa ada juga akan bertanya kenapa semasa umrah kenapa tidak dibawa melalui jalan ni. Inilah sebab dia, bas tak boleh lalu. Okay, bas tak boleh lalu sebabkan ada flyover yang cukup rendah ni. Sebab tu biasanya kalau ziarah private ataupun ziarah berkereta, dia boleh lalu lah jalan ni. Okay, kita dah masuki jalan kaki. Ini adalah lorong 1. Bayangkan besarnya lorong 1 ni. Okay, kita akan berhenti kejap lagi. Kita akan review sedikit tentang jalan ni, InsyaAllah. Kita dah berada di tengah-tengah perjalanan daripada Arafah ke Muzdalifah. Cuma kat sini Banci nak tunjuk lah, jangan risau, kelengkapan cukup ada. Kat sini pun banyak toilet-toilet disediakan. Ada toilet yang seperti di Arafah dan ada toilet yang warna ni. Ni toilet yang baru lah, nak kata baru tak baru juga, tetapi lebih daripada 10 tahun jugalah toilet ni. Okey, dan satu lagi mesti ramai yang bertanya, Banci tak dekat sini, keliling sini tak ada pula kedai makan ke kedai apa-apa. Jangan risau, yang paling penting sebenarnya dalam perjalanan ni adalah ada air disediakan. Ni semua air yang akan dimasukkan, air yang sejuk. Dan juga jangan risau, ikut pengalaman pada Banci hari tu, dia ada sediakan trela-trela yang untuk menyediakan air kosong ataupun air RO. Kita tak boleh panggil air mineral lah, air RO yang sejuk dan cukup berbeku. Jadi dalam perjalanan ni juga, kalau kita rasa keletihan ataupun kita rasa kita dah tak larat, kita boleh berehat sebenarnya. Di tepi-tepi ni disediakan banyak kerusi. Memang ramai yang ramai yang akan berehat di tepi ni sambil berjalan slow-slow ataupun sambung terus. Ada yang berlari pun ada. Jangan risau. Pada hari tu macam-macam orang ada. Dan dekat sini juga kita tengok ada seperti sprinkler tapi hari ni dia tak buka. Jangan risau, pada hari kejadian kita tahu cuaca cukup panas, bila ramai orang apa semua, sprinkler ni akan dipasang dan akan menyemburkan air ataupun wap. Siapa-siapa yang pernah datang umrah ataupun pernah datang ke kota Mekah dan Madinah, sprinkler ni memang ada di mana-mana di kawasan tumpuan orang ramai. Apabila darjah ataupun Celsius cukup tinggi, dia akan pasang sprinkler untuk mengelakkan hydration. Okay, jom kita sambung lagi. Banci akan cerita kejap lagi kenapa jemaah boleh makan asap walaupun dekat sini tak ada kenderaan. Banci sekarang berada betul-betul berdekatan dengan jalan raya. Jalan raya yang akan membawa jemaah-jemaah menaiki bas. Ini adalah luar jalan kaki. Memang satu kenderaan pun tak boleh lalu pada ketika itu, kecuali kenderaan polis. Tetapi bas berada di kawasan ini. Okey, kawasan ini juga akan berlakunya kerosakan bas. Jalan ada 2, 4 macam ni saja. Dan kat sini juga akan, siapa yang ada pengalaman naik bas ni, kalau sebelum corona tu memang betul-betul zahmah ataupun jam. Jam yang betul-betul ketara. Disebabkan kita dah berdekatan dengan Muzdalifah, bas akan parking tepi untuk meletakkan jemaah dan akan berpusing kembali mengambil jemaah. Jadi berpusing kembali bukan jalan ni, dia orang akan buat satu hala jalan ni. Dan kenapa ada ramai jemaah yang mengatakan makan asap bas? Salah satu punca dia apabila bas tu rosak ataupun tak tahan sabar. Kita sebagai orang ni, orang manusia biasa, kadang-kadang yelah, kalau kita jam dekat nak pergi kerja pun kita akan tak sabar. Memang jam dia lagi teruk daripada jam yang berlaku di kita yang sebelum pergi kerja tu. Tetapi jam dia akan, sebenarnya kita tak perlu buat apa-apa pun, kecuali kalau bas rosak. Okay, kalau kecuali bas rosak dan ada kaki tangan ataupun pegawai-pegawai yang mengarahkan untuk kita jalan kaki, baru kita jalan kaki. Cuma macam biasalah, bila bas rosak ni, aircon pun rosak apa semua, kadang-kadang ada jemaah yang menunggu di luar. Sebab itu, bila kita dah
decide untuk naik bas. Sebab itu adalah salah satu sebab kenapa kita bila kita naik bas kita tak boleh dah pergi ke laluan jalan kaki ni, adalah kerana inilah pagar ni. Pagar ni nampak rendah tetapi memang tak boleh panjat. Kalau boleh panjat pun rasa dengan ihram apa semua tu takut ihram tersangkut lah. Tapi memang kerana pagar ni, siapa-siapa yang dah naik kenderaan tak akan boleh jam ke pelaluan jalan kaki. Okey, tetapi itu adalah kes terpencil. Biasalah benda-benda yang buruk ni memang ramai yang akan bercerita. Tak ramai yang jalan kaki sebenarnya, jalan kaki di area Lebuh Raya ni. Kita panggil Lebuh Raya lah, Lebuh Raya antara Arafah ke Mina, Arafah ke Muzdalifah. Tetapi itulah biasa benda yang kecil orang besar-besarkan. Okey, Zas. Okey, sekarang ni kita dah nampak dah menara jam kebanyakannya yang berada di Muzdalifah ni akan nampak menara jam. Dan pada hari tersebut memancar laser. Dan di situ jugalah kita boleh senang untuk melihat kiblat kita. Kebanyakannya akan terus untuk solat apa semua, dia akan menuju ke menara jam. Iaitu depan menara jam tu tersebut dah terletaknya Kaabah. Jangan silap faham pula, bukan kita berkiblatkan menara jam tapi berkiblatkan Kaabah. Okey, tengok sepanjang perjalanan memang kat sini makin tinggi dia punya pagar dia. Memang kita sekarang ni Bancik dah berada di kawasan sempadan sempadan Muzdalifah. Kita dah masuk dah Muzdalifah kat sini. Dan kat sinilah Bancik nak ceritakan kita satu pengalaman yang cukup manis. Tapi sayangnya bila umrah ataupun haji kali pertama Bancik jarang mengambil gambar. Bancik dah menjimatkan telefon. Dan Bancik jarang sangatlah memetik ataupun merekodkan sesuatu. Haji pertama kan, kita rasa teruja, kita rasa macam nak buat sebaik mungkin. Kita nak mengelakkan perkara-perkara yang melarang, bukan melarang, kejadian perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okey, tapi jangan risau, di situ Bancik dah menyesal sebab itulah kenangan paling manis yang Bancik lalui. Dan Bancik tak ada rekod, hanyalah memori di kepala saja. Okey, untuk lain kali kalau Bancik buat, Bancik akan buat. InsyaAllah kalau ada rezeki, Bancik akan rekodkan untuk pengalaman yang cukup indah ini. Okey, kat sini jugalah Bancik melihat, bukan Bancik nak cakap kita berada di padang mahsyar, tetapi seakan-akan dan sifat manusia. Okey, bila berada di Muzdalifah ni, apa perkara yang perlu kita buat? First kali, kita kena berehat. Iaitu berehat ataupun tidur beratapkan langit. Tu Bancik cakap tadi tu. Ramai jemaah tak ada kemah kat sini. Semua terpinga-pinga, tapi tak ada masalah. Sebab bila kita dah kepenatan dalam bas, jalan kaki, ataupun ni lah, walaupun kita rasa 5 km naik bas tu dekat, tetapi dengan keadaan jalan jamnya dan kita perlu berjalan, berkumpul, berjalan bukan mengikut selera kita. Kita kena bersama-sama dengan jemaah lain. Itu adalah ibadah yang memenatkan. Dan sebenarnya kerana yang paling memenatkan adalah kerana kita berada dah 2 hari berpanas. Okey, berpanas di Arafah. Walaupun hanya duduk sahaja, tetapi bila kita melawan hukum alam, kita melepak di tengah-tengah panas apa semua, itu akan menjadikan kita kepenatan. Okey, dan sifat manusia ni, kalau sampai je dekat sempadan ni, semua dah terus terbaring. Dekat sini jugalah bila Bancik terbayangkan Bancik melangkah mayat-mayat hidup. Sebenarnya bukan mayat, tetapi bila kita berkain ihram berputih, bila orang baring ni dah sampai tak ada lorong. Bayangkan bila dekat sini tak ada dah pihak penguatkuasa nak buat lorong ke apa, tak ada. Okey, polis akan berada di kawasan lain. Okey, dekat sinilah kawasan yang Bancik melangkah satu persatu. Bukan Bancik seorang melangkah, tetapi kebanyakan jemaah yang baru sampai daripada Muzdalifah melangkah seperti melangkah mayat. Okey, itulah bayangan yang diberi sebabkan
semualah sifat manusia. Tak tahu kenapa suka sangat duduk. Padahal Muzdalifah ni masih besar lagi sampai depan sana. Boleh lagi ke dalam. Tetapi itulah sifat manusia. Dan sekejap lagi Banci akan bawa siapa-siapa yang tak pernah datang umrah ataupun tak pernah datang ke kota Mekah akan melihat di tempat manakah ataupun lokasi manakah Nabi bermabit ataupun bermalam di Muzdalifah. Sampai ke lokasi di manakah Nabi Muhammad SAW masa melakukan haji berada di Muzdalifah. Kita tengok kalau bas tu slow okey, bas yang ni slow. Kebanyakannya yang datang umrah pastinya sudah melawat Masjid Haram ni. Okey, Muzdalifah, masjid di Muzdalifah ni. Dan kebanyakannya ada travel-travel yang bawa makan ke Muzdalifah di malam hari, iaitu makan di sekitar sinilah, makan nasi Arab ke nasi unta ke, buat tahlil ke, buat apa-apa program lah di sini. Pada malam hari pun dekat sini juga, di siang hari nampak berbeza, di malam hari nampak berbeza. Okey, kebanyakan je bas akan slow down. Okey, dan bila dah sampai ke sini bergambarlah, kerana untuk jemaah haji daripada Asia Tenggara, terutama daripada Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, agak jauh sebenarnya untuk datang ke sini dan agak sukar kerana ada pagar yang Banci beritahu tadilah, ada pagar yang memecahkan benua dan juga aturan daripada haji itu sendiri. Tapi semuanya berada di Muzdalifah, jangan risau. Walaupun kita berada di hujung sana pun tetap masih Muzdalifah. Walaupun kita berada di sini tetap Muzdalifah. Di mana-mana saja yang ditulis Muzdalifah, di situlah Muzdalifah. Okey, insya-Allah sekadar ini saja untuk vlog kali ini. Banci akan sambung lagi selepas ini ke Mina. Tapi Banci akan selang-seli dululah dengan vlog-vlog yang lain, ataupun besok Banci terus buat pasal Mina pula. Apa wajib haji lagi berada di Mina, nanti kita lihat sambungan yang akan datang. InsyaAllah kita bertemu lagi di vlog yang akan datang. Jika ia bermanfaat, kongsi-kongsikan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaz, dan kalau ada tersilap kata ataupun tersilap memberi maklumat, boleh berbetulkan Banci, insyaAllah. Zaz. Banci tadi nak beritahu antara sunnah di Muzdalifah juga bila kita bermalam, sebelum kita bertolak ke jamrat ataupun melontar pada hari pertama, disunnahkan untuk mengutip batu. Banci tahu sekarang ni ada muasasah ataupun muasasah sudah bagi batu-batu di setiap jemaah haji itu sendiri. Tapi jangan kita meninggalkan sunnah. Ada yang mengatakan kalau kita tuang balik, lepas tu kita kutip balik, ataupun kita kutiplah secara minimum di Muzdalifah ni, iaitu 7 batu. Bukan batu yang sebesar ni. Ni besar sangat, batu yang sebesar shilling ni. Sebenarnya batu-batu kecil sahaja. Yang sebesar kacang, bukan kacang pun boleh. Besar-besar kacang. Contoh dia, okey, ni penutup. Ni ada penutup Ni ada penutup air. Ini besar. Macam ni besar. Kita ambil yang kecil-kecil sudah. Jangan risau. Dekat sini pun dah tak ada dah. Sekecil-kecil ni pun boleh. Ni contoh okey. Jangan risau, dah tak ada dah apa tarik-tarik kambing apa semua yang biasa diceritakan. Tak ada kat sini sebab sekarang ni haji dah moden. Kita dah tak ada dah. Sepanjang Banci duduk di kota Mekah ni tak pernah nampak lagi lah penggembala kambing berada di Muzdalifah ni. Okey, Zaz. Maju.